Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Sri Rahayu binti Muhammad Sapardi dari SMK Bukit Kuching Tengah akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk Meningkatkan Penguasaan Sifir Darab dengan nyanyian 5 minit bijak sifir dalam kalangan murid tingkatan 1. Saya mulakan dengan pengenalan. Operasi tambah, tolak, darab dan bahagi adalah kemahiran paling asas dalam kemahiran matematik KSSM. Penguasaan sifir adalah amat penting bagi semua murid ketika mempelajari semua bidang matematik KSSM, iaitu nombor dan operasi, sukatan dan geometri, berkaitan dan algebra, statistik dan kebangkalian, serta matematik diskrit. Kemahiran matematik sangat diperlukan dalam menjalankan proses matematik. Juga ada 5. Penyelesaian masalah, penakkolan, komunikasi secara matematik, perwakilan dan berkaitan. Kalkulator tidak seharusnya digunakan sehingga mengabaikan kepentingan mencongak dan asas mengira. Kecekapan melaksanakan pengiraan adalah penting bermula di peringkat rendah dan murid tidak harus bergantung kepada kalkulator sepenuhnya. Keempat-empat penyertaan ini dipetik dari DSKP KSSM Matematik muka surat 10 hingga 12. Refleksi PDP ketika saya berada di kelas. Saya melihat murid termenung tidak tahu cara atau tidak ingat cara ketika menyelesaikan soalan yang melibatkan pendaraban nombor. Murid mengira dengan jari ketika mencari jawapan untuk hasil darab 2 nombor. Murid mengambil masa menulis gandaan nombor yang berkenaan untuk mendapatkan jawapan hasil darab 2 nombor yang dikehendaki. Murid tidak memiliki kalkulator kerana harga kalkulator saintifik yang mahal. 97.5% murid di sekolah saya daripada keluarga B40. Seringkali guru-guru memberi pinjam satu kalkulator dikongsi oleh beberapa murid. Murid mengambil masa untuk membeli satu kalkulator. Jadi saya dapat melihat ada isu yang besar di sini. Murid mengambil masa yang lama ketika mencari jawapan hasil darab 2 nombor dan akhirnya tidak menjawab persoalan matematik yang sedang dibincangkan dalam tempoh masa yang sewajarnya. Fokus kajian saya adalah mencari kaedah yang mudah, seronok dan berkesan untuk meningkatkan penguasaan sifir darab dalam kalangan murid. Objektif kajian ada 2. Untuk objektif umum, meningkatkan penguasaan sifir darab dalam kalangan semua murid. Untuk objektif khusus, saya gariskan 2. Yang pertama, meningkatkan ketepatan jawapan murid bagi soalan hasil darab bagi sifir 2 hingga 12. Yang kedua, meningkatkan kelajuan nyanyian sifir darab murid bagi sifir 2 hingga 12. Sasaran kajian melibatkan semua murid tingkatan 1, iaitu seramai 244 orang, 7 kelas. Sasaran besar kerana aktiviti yang saya rancang melibatkan aktiviti secara berkumpulan. Kajian ini dibantu oleh 4 guru mata pelajaran matematik tingkatan 1. Pelaksanaan kajian ini saya memilih model kajian tindakan yang dibangunkan oleh Kemis dan McTaggart 1988 yang mempunyai gelongan melibatkan 4 perkara dan sekiranya saya tidak berpuas hati dengan dapatan yang saya perolehi, saya boleh meneruskannya kepada gelongan yang kedua. Tinjauan awal masalah, saya menggunakan analisis dokumen. Saya menganalisis grade bagi mata pelajaran matematik UPSR 2019 murid yang sama, di mana bilangan yang mendapat A adalah 5 iaitu 2.05%. Bilangan yang mendapat grade B adalah 4.92%. Manakala pelajar yang mendapat grade C, D dan E adalah 93.13%. Ini adalah nilai angka yang cukup besar. Sesuatu perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini yang tidak menguasai matematik sebelum masalah ini menjadi semakin parah. Baik,
Tinjauan awal juga adalah secara pemerhatian. Saya merujuk kepada DSKP Matematik tingkatan 1 KSSM iaitu bab 1 nisbah nombor, standard kandungan yang dipilih adalah 1.2 operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Jadi semua guru mata pelajaran memberi laporan murid tidak dapat menyelesaikan standard kandungan 1.2 tanpa kalkulator. Dari situ saya merancang tindakan. Saya memilih kaedah nyanyian 5 minit bijak sifir. Ujian pra dan pemerhatian awal akan dibuat. Guru mata pelajaran akan meminta murid menyanyikan sifir 2 secara serentak mengikut intonasi yang ditetapkan. Guru memilih sifir 3 setelah semua murid dapat menyanyikan sifir 2 dengan lancar. Proses berterusan dengan sifir seterusnya selama 5 minit. Guru perlu meminta murid mengulang sifir yang sama jika murid tidak dapat menyanyikan sifir yang diminta dengan betul dan lancar. Nyanyian 5 minit bijak sifir ini dijalankan setiap kali sebelum PTPC mengikut rancangan pelajaran harian dimulakan. Guru digalakkan mewujudkan suasana riang ketika aktiviti dijalankan. Aktiviti nyanyian ini akan dijalankan selama 4 bulan, Februari hingga Mei, dan melibatkan sifir 2 sehingga sifir 12. Tibalah masanya untuk melaksana tindakan dan memerhati. Ujian pra dilakukan di mana murid menjawab 60 soalan pendaraban 2 nombor dalam tempoh 10 minit. Purata peratus ketepatan dikira, iaitu mengikut kelas. Contoh di sini, 1 Ibnu Sina, maka puratanya adalah 76%. Yang terendah adalah 1 Ibnu Rushd, 11.7%. Saya tidak mengira secara keseluruhan 244 murid. Mengapa? Kerana saya mahu setiap guru mata pelajaran dapat menilai sendiri sama ada terdapat peningkatan atau tidak bagi kelas masing-masing. Pemerhatian juga dibuat di mana guru mencatat masa diambil murid untuk nyanyian bijak sifir 6 pada hari pertama. Guru memerhati penglibatan semua murid. Dapatan diambil di mana masa yang diambil adalah dalam unit saat. Contoh di sini, 1 Ibnu Sina mengambil masa 56 saat untuk nyanyian bijak sifir 6 dan kelas yang mengambil masa yang paling panjang adalah 1 Al-Biruni. Pemerhatian guru juga merekodkan sebahagian besar murid tidak lancar dan dibantu oleh guru. Bacaan sifir seringkali terhenti beberapa kali. Guru menjalankan tindakan rawatan seperti yang dirancang, iaitu nyanyian 5 minit bijak sifir. Di sini kita boleh memerhatikan beberapa kelas yang sedang menjalankan rawatan nyanyian 5 minit bijak sifir. Mari kita perhatikan. Sifar 3, sifar 1, 3, 3, 2, 3, 6, 3, 3, 9, 4, 3, 12, 5, 3, 15, 6. Aktiviti nyanyian 5 minit bijak sifir hanya dapat dijalankan selama 5 minggu. Ekoran semua sekolah ditutup mulai 18 Mac 2020 kerana perintah kawalan pergerakan 1.0. Aktiviti tidak dapat diteruskan secara dalam talian kerana kekangan berikut. Sebahagian besar murid tingkatan 1 tiada gadget, tiada capaian internet. Semua aktiviti PDPR hanya dijalankan secara luar talian dan penggunaan modul. Disebabkan tiada siapa,
yang dapat menjangka bilakah PKP 1.0 akan berakhir pada ketika itu, maka saya mengambil keputusan membuat ujian POS secara dalam talian. Pemerhatian terhadap kelancaran nyanyian tidak dapat dilaksanakan kerana kekangan-kekangan di atas. Ujian POS dibuat secara dalam talian pada Jun 2020 dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Analisa perbandingan purata ketepatan dalam ujian pra secara bersemuka dan ujian POS secara dalam talian dibuat. Di sini kita dapat perhatikan pada lajur yang terakhir, lajur yang ke-6, di mana beza peratus adalah positif untuk setiap kelas. Walaupun terdapat peningkatan yang besar dalam peratus ketepatan jawapan setiap kelas, saya masih tidak berpuas hati kerana ujian POS dilakukan secara dalam talian. Saya tidak dapat memantau ketulusan murid ketika menjawab soalan. PKP 1.0 berakhir pada 15 Julai 2020. Saya mengambil keputusan untuk melaksanakan gelung yang kedua menggunakan perancangan yang sama, cuma terdapat sedikit perubahan pada masa. Aktiviti nyanyian 5 minit bijak sifir dilaksanakan semula dalam tempoh 6 minggu. Ujian pra dan rekod pemerhatian nyanyian diambil pada bulan September 2020. Analisa perbandingan purata ketepatan dalam ujian pra dan ujian POS dibuat lagi. Di sini kita dapat saksikan pada lajur terakhir, beza peratus setiap kelas adalah positif. Ini menunjukkan terdapat peningkatan ketepatan jawapan murid. Kesimpulannya, terdapat peningkatan ketepatan jawapan murid untuk soalan hasil darab bagi sifir 2 hingga 12. Dengan ini, objektif khusus yang pertama tercapai. Untuk pemerhatian pula, guru mencatat masa yang diambil oleh murid untuk nyanyian bijak sifir 7 pada minggu pertama bulan September. Guru memerhati penglibatan semua murid. Kita dapat saksikan pada lajur yang ke-6 di mana beza masa yang diambil semua menunjukkan negatif. Ini menunjukkan masa yang diambil pada bacaan yang dibuat berkurangan berbanding dengan masa yang diambil pada bulan Februari. Pemerhatian guru juga mengatakan semua murid dapat menyanyi bersama-sama dengan intonasi yang seragam di akhir rawatan ini. Kesimpulannya, terdapat peningkatan kelajuan nyanyian sifir darab murid bagi sifir 2 hingga 12. Dengan itu, objektif khusus yang kedua tercapai. Apakah impak kajian? Pertama, murid kelihatan selesa dan gembira ketika sesi nyanyian 5 minit bijak sifir diadakan. Yang kedua, guru merasa gembira kerana murid dapat memberi jawapan hasil darab 2 nombor dengan lebih pantas ketika proses menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kebergantungan kepada kalkulator berkurangan. Yang keempat, nyanyian 5 minit bijak sifir ini diperluas kepada semua kelas di sekolah ini. Tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Bukan saja untuk sifir 2 hingga 12 tetapi telah diperluaskan kepada sifir kuasa 2 sempurna, juga sifir kuasa 3 sempurna. Yang terakhir, terdapat guru-guru relief yang bukan option matematik menjalankan aktiviti ini di kelas relief kerana ia adalah aktiviti yang mudah, seronok dan berkesan. Akhir kata, saya berharap semoga hasil kajian ini yang telah ternyata berkesan di sekolah saya dapat digunakan oleh semua pelajar, semua guru, semua kelas, walau di mana sahaja mereka berada. Sekian, terima kasih.